tersasar lagi. Saya bukannya ahli panel yang dijemput. Oleh demikian, tuan-tuan sama sekalian, saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Khairuddin Ahmad Razili dan juga abang saya akan membincangkan. Terima kasih. Satu topik yang berkaitan fiqh muhasabah berkaitan pemimpin, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para asatizah kiram, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini masih lagi diberi kemampuan untuk bersama dalam konvensyen fiqh yang kita hadir sejak 2 hari yang lalu, kecuali saya baru sempat hadir pada petang ini. Pertamanya marilah sama-sama kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 dan juga ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar kamu tunaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak. Dan bila mana kamu berhukum di kalangan manusia, memutuskan sesuatu di kalangan manusia, agar kamu berhukum dengan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik memberi peringatan. Dia memberi peringatan kepada kamu dengannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul dan juga ulil amri di kalangan kamu. Maka sekiranya kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan juga Rasul. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu adalah yang paling baik dan paling elok akhiratnya. Shadaqallahul azim. Dua ayat ini dijadikan muqaddimah oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah yang meninggal pada tahun 728 Hijrah. Muqaddimah bagi kitab beliau yang bertajuk As-Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, yang bermaksud siasat syara' atau politik Islam dalam memperelokkan pemerintah dan juga rakyat. Kenapa dijadikan ayat ini sebagai muqaddimah? Kerana kedua-dua ayat ini tuju kepada dua golongan manusia. Satunya golongan pemerintah, yang keduanya adalah golongan yang dipanggil sebagai rakyat. Dalam surah An-Nisa ayat 58, ia ditujukan kepada para pemerintah. Manakala ayat dalam surah An-Nisa juga ayat 59 tuju kepada mereka yang bergelar sebagai rakyat.
Kepada pemerintah Allah Ta'ala menyatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kamu, siapakah kamu di sini? Pada pemerintah. Antaranya, an tu'addul amanati ila ahliha. Perintahnya ialah tunaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak. Amanah asal kalimah aminah dengan makna selamat. Amanah makna sesuatu yang bila kita beri orang jaga, dia akan selamat. Kita beri harta negara untuk dijaga, dia akan selamat. Kita beri lembu pun dia akan selamat, kata Dr. Masri. Apa yang kita berikan sebagai amanah yang kita rasa boleh selamat, maka mesti itu dipanggil amanah, mesti ditunaikan amanah tersebut. Dan bila mana kamu berhukum kalangan manusia, hakam tu dengan maksud menghukum, hakam tu dengan maksud memerintah, hakam tu dengan maksud memutuskan sesuatu di kalangan manusia. Antahkumu bil adli, adalah kamu berhukum dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ini suatu nasihat yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tuju kepada pemerintah. Arti kewajipan kepada satu golongan yang namanya pemerintah mesti melaksanakan amanah. Amanah pemerintahan yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh rakyat kepada mereka, itu kepada pemerintah. Di mana pada pemerintah melaksanakan amanah tersebut, amanah untuk menjaga amanah pemerintahan tadi, maka datanglah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh mereka yang bergelar rakyat. Lalu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menariknya kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa banyak ayat yang Allah Ta'ala mulakan dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Dia kata sebagai ulama, kata seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sekiranya kamu jumpa satu ayat dimulakan dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beri perhatian. Kerana yang datang selepas itu imma satu perintah daripada Allah ataupun larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini datang perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul. Allah mulakan perintah taat dengan kalimah ati'u, rujuk pada Allah, dan ati'u rujuk kepada Ar-Rasul. Kedua-duanya mesti ditaati. Bila Allah sebut perkataan ati'u dengan jelas, maka kata ulama tafsir, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah mutlaqah, tanpa bahas. Disambung lagi wa ulil amri minkum, dan mereka yang dipanggil ulil amri kalangan kamu. Oleh kerana Allah tak sebut perkataan ati'u direct, cuma sekadar diantahkan saja, disetarakan saja. Dipahami dari situ bahawa mereka juga mesti ditaati, tetapi ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlaqah, ketaatan yang muqayyadah. Muqayyad dengan maksud terikat selagi mana mereka taat kepada Allah dan juga mereka taat kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau sekiranya kamu bertengkar dalam apa sahaja perkara, farduhu ila Allah wa Rasul, maka hendaklah kamu kembalikan perkara itu kepada Allah dan juga Rasul. Dengan maksud jika berlaku pertelingkahan antara pemerintah dengan rakyat, maka yang akan memutuskan ialah Allah dan juga Rasul, dengan maksud merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Menariknya, apakah yang dimaksudkan dengan ulil amri di sini? Kita rujuk apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir sebagai contoh. Kata Al-Imam Ibn Katsir, ulil amri sebagian ulama mentafsirkan dengan merujuk kepada umara. Uli man orang yang memiliki, al-amr maknanya urusan, al-amr maknanya perintah. Mereka yang memegang urusan perintah, perintah menyuruh, perintah melarang. Siapakah mereka? Kata sebagai ulama tafsir merujuk kepada umara. Kata pula sebagai ulama merujuk kepada al-ulama wal fuqaha, merujuk kepada orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang faqih. Wa zahir anna al-ayata amatun fi kulli ulil amri minal umara wal ulama. Kata Ibnu Katsir, yang zahirnya, yang jelasnya, ayat tadi merangkumi dua-dua sekali, merangkumi pemerintah dan juga merangkumi ulama. Kenapa ulama dipanggil juga ulil amri? Kerana cerita perintah. Manusia dia terikat dengan perintah Allah, perintah Rasul.
Siapa yang nak mentafsirkan perintah Allah dan perintah Rasul? Yang nak mentafsirkan perintah Allah dan Rasul ialah mereka yang ada ilmu, yang namanya ulama. Maka tanpa ulama, manusia tidak akan tahu apa yang Allah perintah. Manusia tidak akan tahu apa yang Nabi perintah. Maka mentaati ulama yang tahu apa perintah Allah, yang tahu apa perintah Rasul menjadi suatu kewajiban. Maka digabungkan dua-dua sekali, ulil amri dengan maksud pemerintah dan ulil amri dengan maksud ulama. Kedua-duanya mesti ditaati. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab membicarakan tentang siasat dalam Islam, sebagai contoh Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Al-Imam Al-Mawardi, dan juga Al-Ahkam As-Sultaniyah, nama yang sama dikarang oleh Abu Ya'la Al-Farad, menyatakan bahawa tentang syarat-syarat sah menjadi pemerintah. Di sana ada syarat sah, dan di sana ada satu lagi namanya syarat aulawiyah, syarat keutamaan. Syarat sah sepanjang cerita boleh kita bincang, tetapi kalau ada satu lagi yang dipanggil syarat aulawiyah, dia diutamakan. Antara syarat aulawiyah yang disebut oleh para fuqaha dengan merujuk pada ayat tadi ialah dia orang yang ada ahliyatun lil ijtihad atau ahlun lil ijtihad, boleh berijtihad. Dengan maksud dia boleh faham Quran, dia boleh faham hadis Nabi SAW, boleh istinbat hukum. Maka kalau ada pilihan di tangan kita, seorang pemerintah yang mampu untuk memerintah, pemerintah mampu untuk mentadbir, dia boleh ada kemampuan untuk berijtihad, maka di situ al-aulawiyah, keutamaan diberikan pada mereka untuk menjadi pemerintah. Tetapi kalau sekadar ada ilmu ijtihad, tidak ada kemampuan mentadbir, maka di situ barangkali keahlian untuk memerintah itu diberikan kepada orang yang ada kemampuan untuk mentadbir, dan orang yang ada ilmu menjadi pembantu ahlul halli wal aqdi kepada pemerintah tadi. Itu satu. Yang kedua, ayat tadi menceritakan tentang politik dalam Islam. Bila kita bincang tentang manhaj wasati dalam siasat, dalam membicarakan politik Islam, kita berhadapan dengan dua keadaan. Satu keadaan di mana umat Islam seolah menyatakan bahawa Islam tak ada kaitan dengan politik. Politik suku, agama suku, ini pendapat yang melampau. Ada pula pendapat yang pergi lebih jauh, yang meletakkan bahawa politik segala-galanya terikat dengan wilayatul faqih, seperti dipegang oleh orang-orang yang bermazhab Syiah sebagainya. Ini juga satu kaedah yang melampau. Kita menyatakan bahawa Islam ada kaedah. Kaedah pertengah yang diajar oleh Islam ialah kita bincang dari sudut hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Apa kewajipan pemerintah? Apa kewajipan rakyat? Pemerintah kaedahnya khilafatun anil nubuwah. Khilafah dalam Islam ialah khilafatun anil nubuwah, menggantikan kenabian. Khilafatun anil nubuwah, menggantikan kenabian fi iqamatid din, dalam menegakkan agama. Itu kerja dia. Pemerintah menggantikan Nabi untuk menegakkan agama, bukan mendapat kuasa mutlak yang diberikan oleh Allah kepadanya. Menggantikan Nabi untuk menegakkan agama, wasiyasati dunya bihi, dan mentadbir muka bumi Allah dengan agama. Sebab itulah kalau kita nak bincang tentang pentingnya politik dalam Islam, yang setengah orang Islam, ada orang yang kata kita tak perlu terlibat dengan politik. Ada pula yang terlibat dengan politik melampau-lampau. Ini semua tidak pertengahan namanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu ayat yang dijadikan teras bila kita bicarakan tentang politik ataupun Islam yang pertengahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukuplah kalau kita ambil hujah untuk menyatakan pentingnya politik dalam Islam, politik pemerintahan, politik pemilihan pemerintah, dengan kita merujuk kepada apa yang berlaku selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahaja wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, jenazah Nabi telah ditangguhkan perkebumiannya sehingga hari Selasa malam Rabu, 2 hari 2 malam. Kenapa? Kemanakah perginya sahabat Nabi? Tidakkah mereka sedar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakanlah menguruskan jenazah kamu? Sahabat sedar. Tapi kenapa bila sampai time Rasulullah wafat, mereka tangguhkan? Kerana mereka sepakat bergerak ke tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah, balai Bani Sa'idah,
untuk membincangkan tentang siapakah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggantikan Nabi sebagai Nabi tidak mungkin. Menggantikan Nabi sebagai pemerintah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi tak boleh diganti, tapi Nabi sebagai pemerintah perlu diganti. Inilah yang dipahami daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Banu Israel mereka disiasat, ditadbir, diurus oleh para anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bila mati seorang nabi, diganti oleh nabi yang lain. Itu untuk Banu Israel. Bagaimana pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu la nabiyya ba'di. Tak ada lagi nabi selepas saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang boleh menggantikan nabi seperti mana Banu Israel tidak ada. Tapi yang ada macam mana? Wasayakunu khulafa. Yang ada ialah khulafa. Mana apa khulafa? Kata jamak bagi khalifah. Khalifah maknanya pengganti. Khulafa pengganti-pengganti. Itulah konsep khilafah. Menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggantikan Nabi untuk apa? Iqamatud din, menegakkan agama satu. Yang kedua, wasiyasatu dunya bihi, mentadbir bumi Allah dengan agama. Wafatnya Abu Bakar diganti oleh Umar. Wafat Umar diganti oleh Utsman. Wafat Utsman diganti oleh Ali. Berakhir Khulafa ar-Rasyidun. Ali meletakkan jawatan, diganti oleh Muawiyah. Muawiyah membina dinasti yang namanya Bani Umayyah, yang berpaksi negaranya di tempat namanya Dimashq di Suriah pada hari ini. 132 Hijrah berakhir legasi Bani Umayyah, diganti oleh Banu Abbasiyah yang pindahkan pemerintahan Islam ke tempat namanya Iraq, tempat namanya Baghdad. Berakhir pula Bani Abbasiyah pada tahun 900 Hijrah, diganti oleh Utsman daripada Turki, membentuk legasi pemerintahan Islam yang baru namanya Bani Utsmaniyah. Hinggalah berakhir kemudiannya kerajaan Bani Utsmaniyah ini atau Utsmaniyah pada 1924 dengan perisytiharan oleh Kamal Atatürk, runtuhnya khilafah Islam. Maka sejak hari itu umat Islam tidak ada khilafah yang menaungi mereka. Hari ini 2012, hampir 100 tahun umat Islam tak ada sebuah negara, tak ada seorang khalifah, tak ada satu khilafah yang boleh menaungi umat Islam, menyebabkan umat Islam hari ini kucang kecil. Umat Islam tak ada naungan, masing-masing hanya membentuk negara yang kecil. Jordan dengan Jordannya, Suria dengan Surianya, Iraq dengan Iraqnya, Iran dengan Irannya, Malaysia cara Malaysia, Indonesia cara Malaysia, yang tak dapat disatukan. Sedangkan fikrah kesatuan umat atau politik yang namanya khilafah ini adalah idea terbaik Islam. Seperti mana Amerika Syarikat membentuk satu ketumbukan kesatuan politik, membentuk negara namanya Amerika Syarikat. USSR satu ketika dahulu membentuk negara yang besar yang namanya Kesatuan Negara-Negara Soviet. Arti ini idea yang dibuat oleh Barat diciplak daripada idea Islam sampai pada orang Islam dengan ancaman, dengan ancuman dan juga dengan rasukan racun daripada Barat, runtuh kerajaan Islam. Sampai hari ini umat Islam hanya dibiarkan untuk bersatu atas nama ekonomi, dibiarkan untuk bersatu atas nama kebajikan, dibiarkan untuk bersatu atas nama yang lain, nama politik. Adapun kesatuan politik tidak mungkin berlaku. Maka berlakulah apa yang berlaku di bumi Suriah, berlakulah apa yang berlaku di Palestin, berlakulah apa yang berlaku di banyak negara Islam campur tangan Barat. Kenapa? Kerana orang Islam tidak faham bahawa cerita politik Islam bukan sekadar politik dalam negara kita, ini politik dunia. Maka kebangkitan yang nak kita bangkit dalam keadaan masyarakat setengah menyatakan bahawa Islam tak ada kaitan dengan politik. Hingga berjaya seorang laki-laki yang mendapat syahadah Al-Azhar mengarang satu buku bertajuk Usulul Hukum yang menyatakan bahawa Islam tak ada kaitan dengan politik. Hingga ulama-ulama Azhar bangkit menentang kata-kata itu dan menarik balik pengiktirafan dia sebagai ulama Al-Azhar untuk menyatakan bahawa Islam tak dapat dipisahkan dengan politik. Maka hari ini alhamdulillah lahir gerakan-gerakan Islam yang membangkitkan kembali semangat untuk membentuk khilafah Islam ini di bumi masing-masing, untuk akhirnya kita menyatukan umat membentuk khilafah Islamnya. Inilah politik Islam. Maka kalau kita menyatakan politik pertengahan dengan maksud jangan kita anggap Islam tak ada kaitan dengan politik,
Jangan pula mengenai Islam ini bila berpolitik soal agama yang keseluruhannya tanpa ada kaitan dengan manusia yang akan melaksanakan perintah Allah. Ini juga satu kesilapan. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya dah sebut di awal tadi, pemerintah ada kewajipan, rakyat ada kewajipan. Bila pemerintah melaksanakan kewajipan sebagai pemerintah, maka kewajipan kepada rakyat untuk taat kepada pemerintah. Tetapi di sana akan berlaku suatu keadaan di mana pemerintah tidak melaksanakan amanah pemerintahan. Maka di kala itu apakah kewajipan kepada mereka yang bergelar sebagai rakyat? Inilah yang dikatakan sebagai fiqh muhasabah, fiqh untuk menilai pemerintah, yang dibincang panjang oleh para alim ulama. Hingga banyak buku-buku yang dikarang, antara yang terbaik buku bertajuk Al-Mu'aradah As-Siyasiyah, bangkangan politik dalam Islam. Satu tesis master yang dibuat di University of Jordan membicarakan tentang bangkangan politik. Artinya politik, ada politik bangkangan. Apa di politik bangkangan? Membangkang pemerintah di kala mana pemerintah tidak melaksanakan amanah pemerintahan. Cuma persoalan kita, apakah dia hudud dia? Apakah dia batasannya? Persoalan pertama, adakah di kala mana pemerintah tidak melaksanakan amanah pemerintahan, kita boleh untuk menentang pemerintah dalam bentuk al-khuruj, keluar secara bersenjata? Tidak boleh. Al-Imam Nawawi antara ulama yang ke depan membicarakan persoalan ini dengan merujuk kepada banyak hadis-hadis Nabi SAW, jelas menyatakan bahawa tidak boleh bagi rakyat di mana pemerintah tersilap atau melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan amanah kepimpinan, haram bagi rakyat bangkit atas nama al-khuruj, bangkit dengan secara bersenjata. Ada orang dia baca kitab dia salah faham. Dia terjemah perkataan khuruj ala dengan maksud keluar. Khuruj ala maknanya memberontak. Ini kena faham juga bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, gelong kita. Khuruj ala maknanya keluar dengan secara bersenjata. Keluar secara bersenjata tidak dibolehkan. Kenapa? Menimbulkan fitnah yang besar pada umat Islam, melibatkan pembunuhan, melibatkan nyawa orang Islam, maka ia diharamkan. Dan hadis yang sangat jelas menyatakan perkara ini ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Boleh buka, yang menariknya syarah Imam Nawawi. Hadisnya berbunyi, satakun umara, akan ada nanti pemerintah-pemerintah. Fata'rifuna wa tunkirun, kamu kenal mereka dan kamu ingkari mereka. Kenal situ ada banyak tafsiran ulama. Saya terjemah secara harfi dulu. Faman arafa bari'ah, siapa yang kenal dia, maksud kenal di sini tahu dia buat salah dan tahu apa yang patut dia buat, dan orang yang buat salah, bari'ah, dia telah selamat. Waman angkara salima, siapa yang mengingkari pemerintah dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a, tetapi orang yang redha dengan kesilapan pemerintah dan ikut, yang ini maksudnya tak selamat. Lalu sahabat Nabi tanya, afala nuqatiluhum, bolehkah kita memerangi mereka wahai Rasulullah, lawan mereka dengan pedang? Apa kata Nabi? La, tak boleh. Ma sallu, selagi mana mereka solat. Selagi mana mereka salat, dalam hadis Nabi, ma aqamu fikumus salat, selagi mana mereka menegakkan kepada kamu ibadah salat, tidak boleh menentang mereka. Menggunakan senjata tidak boleh. Tapi dapat macam mana? Dia akan jadi dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran, mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, itu termasuk juga dalamnya bangkangan politik dalam Islam, dalam konteks tadi. Maka apa yang dilakukan negara kita pada hari ini, kalau ada pembangkang sebagai contoh, pembangkang itu sifatnya syar'i, berdasarkan syarak. Yang tidak syar'i, membangkang menggunakan senjata, membangkang menggunakan lidah, membangkang menggunakan bicara, membangkang menggunakan apa je pentas yang digunakan oleh kerajaan, oleh perlembagaan yang namanya pentas politik, itu adalah syar'i menurut hukum Islam dan juga syar'i menurut kaedah perlembagaan. Maka sangat tidak wajar bagi mana-mana pihak menyatakan bahawa pembangkang adalah mereka yang memberontak pada kerajaan, pembangkang begitu begini. Ini tidak wajar berlaku dalam sebuah negara demokrasi yang berpegang pada kaedah demokrasi dan juga apa
antara kalau berpegang dengan kata Islam, banggaan itu wujud. Ya, tinggal lagi apa adab-adabnya. Saya tak nak bincang panjang kerana masa telah habis. Yang baki itu kalau ikut slide saya ada, saya catatkan adab-adab membangkang. Mungkin yang ni boleh ambil siri yang kedua di luar pentas PRTC ini. Saya senaraikan 5 perkara dibincang di luar. Tetapi asasnya ialah bangkangan politik itu mesti ada, dan Nabi SAW menegaskan dalam banyak hadis perkara-perkara berkaitan dengan bangkangan politik ini. Yang kita mahu ialah bangkangan politik yang beradab, yang meninggalkan caci mencaci, yang meninggalkan usaha membongkar keaiban pribadi yang disebut oleh Nabi SAW, man satara mu'minan faqad satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang yang beriman, Allah tutup aibnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita kadang-kadang tidak wasati. Tak wasati macam mana? Bila kita baca hadis tutup aib, tutup semua